Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke kelas Cikgu Erni untuk hari ini. Okey, so untuk hari ini kita akan masuk bab baru iaitu bab 3 proses reka bentuk. Okey, apa yang awak akan belajar adalah 3.1 project brief. Okey, so untuk hari ini standard pembelajaran, okey, pada akhir pengajaran murid dapat mentakrif maksud project brief. Okey, yang pertama awak dapat mentakrifkan maksud project brief. Yang kedua, awak dapat mengenal pasti ciri dalam project brief. Okey, so kita nak tahu apa itu takrif project brief. Takrif tu apa cikgu? Takrif tu adalah maksud. Okey, apa itu maksud project brief? Okey, project brief adalah proses perbincangan antara pengurus projek dengan pelanggan untuk memenuhi kehendak pelanggan dalam penghasilan produk berdasarkan kepada ciri-ciri project brief. Okey, so project brief ni secara mudah dia adalah proses perbincangan. Okey, macam mana perbincangan tu? Okey, dalam gambar bawah ni cikgu dah tunjuk. Ini adalah contoh perbincangan. Duduk sama-sama bincang. Okey, antara siapa? Antara pengurus projek dengan pelanggan. Okey. Untuk apa dia buat? Untuk apa dia bincang? Untuk memenuhi kehendak pelanggan dalam penghasilan produk berdasarkan kepada ciri-ciri project brief. Okey, apa ciri-ciri project brief? Okay, kita akan tengok sekejap lagi. Okey. So, gambar ni adalah contoh perbincangan. Okey, dia duduk sama-sama, okey, dia bincang apa yang perlu dia bincang sama-sama. Okey, ini adalah project brief, perbincangan. Okey. So, kita tengok kat sini, ciri-ciri project brief, dia ada 7 ciri-ciri project brief. Okey, yang pertama adalah tajuk projek. Okey, yang kedua, gambaran projek. Yang ketiga, kriteria produk. Yang keempat, perancangan pengurusan projek. Yang kelima, analisis kajian. Yang keenam, lakaran idea. Dan last sekali, mockup atau model. So, awak kena ingat ciri-ciri project brief ada 7. Okey, daripada yang pertama tadi, tajuk projek, sampailah mockup atau model. Okey. So, seterusnya, kita tengok apa keterangan bagi setiap ciri-ciri project brief. Okey, tadi cikgu bagi tahu ciri-ciri project brief dia ada 7. So, kita tengok yang pertama. Okey, yang pertama adalah tajuk projek. Okey, tajuk projek ni spesifik dan diberi gambaran awal, bentuk dan fungsi produk. Tajuk, maksudnya produk apa awak nak buat. Itu mesti ada awal-awal sekali. So, contoh awak jumpa dengan pelanggan awak. Okey, awak sebagai pengurus projek dan saya sebagai pelanggan awak. Okey, awak jumpa, duduk sekali. Okey, sebab kita buat brief kan, briefing. Okey. So, kena tahu dulu apa yang saya nak. Okay, awak akan tanya saya, cikgu nak produk yang macam mana? Apa produk yang cikgu nak? Itu tajuk. Okay, yang kedua, gambaran projek. Okay, contoh tadi dia dapat tajuk, saya nak buat beg tangan. Okay, so dekat gambaran projek nanti, pengurusan projek dan gambaran awal produk. Nanti saya akan terangkanlah saya nak produk yang macam mana, nak beg yang macam mana. Itu dekat gambaran awal projek. Contoh nak beg yang bentuknya bulat, ada satu tali, warnanya macam mana. Itu contoh gambaran projek tu. Nak bagi gambaran dekat awak sebagai pengurus projek. Okay. Yang ketiga adalah lakaran idea. Okay, lakaran idea ni maksudnya bila tadi pelanggan awak dah terangkan apa yang dia nak, macam mana gambaran dia. Okay, nak senang awak lakar. Okay, lakarkan bentuknya macam mana. Dia dah cerita tadi kan. So, nak lebih nampak awak akan lakar. Gambarkan benda tu macam mana. Okey. Yang keempat, kriteria projek. Okey, dalam kriteria projek ni, bila awak dah lakar tadi, awak akan tengok. Okey, apa yang ada? Elemen apa yang ada? Prinsip apa yang ada? Okey, kalau awak masih ingat, elemen dia bermula daripada garisan, bentuk, ruang, saiz, semua tu adalah elemen. Okay, kalau prinsip ni pengulangan, keseimbangan, harmoni, semua tu adalah prinsip. So, awak akan kenal pasti dekat lakaran awak. Elemen apa yang ada, prinsip apa yang ada. Okay, tu dekat kriteria projek. Next, bila semua dah ada, yang kelima, perancangan pengurusan projek. Time ni lah awak nak merancang. Kos dia berapa? Masa nak buat berapa lama? Okay, pekerja nak kena ada berapa? Time ni lah awak nak tengok.
perancangan, planning tu awak nak tengok satu-satu. Okay. So yang keenam adalah analisis kajian. Kajian reka bentuk di pasaran. Maksudnya awak tengok, okay, pelanggan awak tadi nak beg kan. So awak tengok, awak search dekat Google, dekat YouTube, awak tengok beg yang sedia ada dekat pasaran. Okay, awak tengok beg-beg yang ada tu macam mana trend sekarang. Okay, so analisis kajian lah. Okay, dan last sekali bila semua dah lengkap daripada 1 sampai 6, last sekali baru awak buat mockup atau model, iaitu model olok-olok. Contoh tadi kalau pelanggan awak nak beg kan. So awak buat model olok-olok beg tu. So nak tunjukkan, okay, ni beg yang puan minta. So macam gini ciri-ciri dia, tali dia kat sini awak nak tunjuk. Okay. Nanti bila dia dah bersetuju dengan muka atau model tu, barulah awak akan buat beg yang sebenar. Okay. So ini contohlah tajuk projek. Dia kena tahulah apa yang dia nak buat. Sama ada nak buat tudung, topi ke, kopiah ke, macam-macam lah dekat tajuk ni kan. So yang ni awak kena pasti dulu apa yang pelanggan awak nak, apa yang awak nak buat. Itu dekat tajuk. Lepas tu gambaran keseluruhan ni, bahan maujuk, foto, tayangan video berkaitan tajuk. So macam tadilah, beg tadi kan. So ada gambar-gambar beg yang dah ada. Tu buat gambaran keseluruhan. Dia ceritakan dia nak macam mana, agak-agak macam mana, menyerupai benda macam mana. So tu dekat nombor 2. Okey. So kod rahsia untuk hari ini adalah 1357. Okey, so kita pergi yang ketiga. Reka bentuk produk kena ada kriteria produk dia, elemen dan prinsip apa yang digunakan macam saya cerita tadilah. So dekat awak punya produk tadi kena tahu elemennya apa, prinsipnya apa. Okey. Okay, next kena ada perancangan pengurusan projek. Okay, ni yang saya terangkan tadi. Kena ada perancangan lah. Kos dia, masa, jadual kerjanya macam mana. Okay. Lepas tu awak analisis dekat pasaran. Apa yang dah ada dekat pasaran. Okay, ni contoh. Next, lakaran idea. Ni lakaran lah. Awak dah lakar, baru awak tunjuk. Betul tak nak macam ni? Nak desainnya nak tambah apa lagi. Dekat lakaran baru nampak. Kalau sebut je, kita tak dapat bayangkan benda ni macam mana kan? Okay, lepas tu barulah awak buat mockup. Okay, buat mockup ni adalah sebelum awak buat produk sebenar. So, dia nak tengok nanti yang desain saya buat tu macam ni keadaannya. So, dia boleh tengoklah, boleh decide setuju ataupun tak setuju. Okay. So, ini saja untuk hari ini. So, apa yang awak perlu tahu adalah definisi project brief dan juga ciri-ciri project brief. Dua benda tu awak kena ingat untuk hari ini. Terima kasih.